Sapi. Muhammad Sapian. Hi, Assalamualaikum and every good morning to you all. This is a practical sessions about the repetitions for DC024. I'm Mr. Nazri. Hi, you all. Hi, class. Hi, sir. Hi, sir. All right. Hi. Thank you for your feedback. Okay. Today, I would like to teach you the basic of the repetition control structure. Okay. So, okay, repetition or we call loop. The same things, the same meanings. Generally, the repetition have two type. Okay, two type. First is counter. And then second is sentinel. What's meaning of a counter? The meaning is for the counter loop. What we can say is knowing macam mana nak cakap, kita tahu berapa kali kena repeat. Can you suggest me the sentence, a suitable sentence? Nak kira macam mana apa kita cakap counter dengan sentinel saya tahu, nak beritahu counter mana. Counter controller, we know how many repetition we're going to repeat. But for the sentinel is the repetition will going on until meet certain condition that will be stopped. Okay, no. How many to repeat? Okay, for example, 10 times. Okay, example lagi 5 times. So we know how many to repeat. So let's say we put it at I less than 5. So this thing, that's mean 5 times to repeat. Okay, can you get my example? So you know how many to repeat. But for the sentinel control, you will be used when you're not sure. Okay, unknown. How many times to repeat? So this thing we can say unlimited repeat, or we call unstopped repeat until meet the condition
will be stopped until certain we pause it, stop it. So this repetition for the sentinel will be unstopped, will be unknown how many to stop, unlimited, unity, apa yang panggil infinity. Okay, infinity, yes, infinity, infinity, repeat. Okay, you don't know how many to repeat. There is still going to repeat. So when this repetition may be stopped, the repetition will be stopped after they have made a certain condition. Okay, certain condition. Let's say we set the key to stop this repetition. Let's say user need to set using key to stop. So if that the key is not pressing, so the repetition will be going on. So let's say the key is N or less than 0. Okay, this is a certain condition. You need to think what is the condition we can be stopped that the repetition. So here did you clear about the differences between counter and then sentinel? Can you get the meaning of both these differences? Yes? Can you get it? Hello? Hello, class? Hello? Hello? Can you listen me? Class? We have 20 students. And then I just need one voice only to surely everyone can hear my voice. So I just need only 1 or 2 voice feedback from you. Can you understand my explanation? Yes, sir. Okay, good. So we have a 2 type. Okay, now what is the condition? Okay, condition you need to set is to make sure that is true. We have a true or false. So what's mean of true? True will proceed to repeat. Will be proceed to the next. Next. False, that's mean we go to the next process. Go to next. Skip, maksudnya skip. All right. And then what is initialized? So initialize it for the both of the counter or sentinel. The function of initialize is to set to starting. Okay. To set starting. Okay. The repetition process need to know
where should be start. So example, for instance, I equal 10. I know. I equal 1. Or uh, start. S-T-A-R-T. Start. This is a variable name. It is a depend on you. What is variable name you can use that depend on you. Unless you're not using the special key for the computer or any reserved word. Okay, don't use any reserved word as your uh, variable. Okay, reserved word. Don't use the reserved word. You cannot use as our variable name. Can you understand it? So let's say you want to using I or start. That is okay because that is not reserved word. But if you want to using, let's say, main, int, integer, or that is reserved word. You cannot use. Okay, you cannot use these words. No, don't use that. So the computer will have an error. Okay, now you have initialize, condition, and then the last thing is, the most important thing is, okay, what is updating value? Okay, what is update value in a repetition? This thing is in a repetition. Okay, this is updating value in control structure. So updating value is to update value, adding, or remove, to deduct, the value for control structure for variable or control structure. Okay, maybe you don't know what's we are talking about. Okay, look at here. We are talking about the variable. Okay, we want to add. So if you want to add, that means increase of value. Value. This one is the example. I equal I plus 1. So plus 1 is updating value. Okay. So I equal I plus 1. So the updating value for the I. So if we can draw the counter table, okay, this is a counter table.
Contour table we are using to tracing the value. So let's say I is initialized. Okay. So I is start. We are using the I. Let's say we are using the I. So starting is 1. Let's say 1. So updating value. So we put it, the condition is 1 equal 1 plus 1. Not 1, I. Sorry, yeah. Sorry. I equal I plus 1. So what happened here is, so this is I is already have value for the first time. The value of the I is 1. So the is will be start with 1. We will start with 1. So that's mean for this formula, for this formula, okay. This is formula. This is a formula. I equal I plus 1. There is a formula. So what's happened here is when the I is starting with 1, okay, starting with 1, so the value of I is 1. So plus 1. So of course the answer is 2. So 2 will be go next value of I. That's mean for the second. For the second repetition. So for the next thing is you are updating for the I. Updating for the I. So I now, the value of our I is 2. So plus 1. The 1 is still maintained for every time operation. So the current value of the I is 3. Can you see? And then for the next is the current value of the I is 3. And then plus 1, the current value is 4. So this thing will be, go to the next. Now it's 4. So how we can control to the stop this repetition? So we need one condition that will be stop for this adding process. So we need on the behalf so on the behalf before the go next, we need to stop it with the control it with the condition. So here is condition. Now, how we can stop the stop that repetition? So we give the space to control. Let's say we are putting I less than 5. So can you imagine the repetition? What's time of the repetition? How many times the repetition will be a call? So if that repetition did the initialize with the 1, so until 5, that's mean 1, 2, 3, 4. We have 4 times. Sorry, not 5.
because the less than is not include for the 5. It's not include for the 5 unless we put it equal. So that's time the 5 will be included. But right now we are not including. So for the next is the repetition 1 to adding for the next. Okay, adding for the next equal 4 plus 1 is 5. And then the next is 5. Now, what is now? That is still true or false when the I value is going up to the 5. So 5 less than 5 is false. So that process will be stopped there. Stop here. So we will stop here. So that repetition is control to the stop here. Can you see how this control structure we are using to repeat and then we are control to the stop? Class, give your feedback, response, please. Class, can you listen me? Yes, sir. So from my explanation, can you understand what I is meaning about the updating value, control, condition, initialize, and then updating value? Can you understand? Yes, sir. Okay, good. So these three things is the we are known as ICU. ICU. I stand for initialize. C stand for control. Condition. Sorry, not control, condition. And then U is update. The meaning of update either plus or reduce. This is for the initialize is starting. This condition to determine either that is true to the proceed or false to the stop. Okay, this one is for the stop. This one is for the proceed next. So this is ICU. I'd like to present to you. Okay. So now, how we can use this ICU? Let's say for the question, I pick up one question. You have to repeat how many times? 5 times. To repeat, calculate sum of two numbers. Three numbers. Three numbers. Okay, how can we write the answers? Saya ingat kena go next. Okay, ya seterusnya. Go next now.
kita buat yang seterusnya. Boleh, kita pergi yang seterusnya. Tambah lagi, kita ambil contoh tadi. To repeat, calculate sum of 5 lah pula 5 numbers. Kita tengok kalau dah macam pelik banyak tu, kita akan buat repeat lah. So input dia macam biasa, input dia adalah number. So proses dia yang atas tu, ini proses dia. So output dia adalah sum. So bagaimana kita nak tulis? Okay, start. Start read. So kalau yang biasa kita buat tu read kan. So yang ni tak boleh. Anda mesti ingat kita ada ICU. Okay, kita kena ingat kita ada ICU. Ini untuk repetition. Anda mesti ingat. So tak boleh dah nak tulis macam biasa kita buat lepas start tu read. Tak boleh. So yang ni kita akan tulis initialize. I equal 0 katakan. So initialize starting dia. Barulah kita boleh tulis yang bawah tu. Okay, barulah kita boleh tulis yang bawah tu. Anda nak tulis apa? Okay, so terpulang pada kita punya itulah. Okay. Initialize I equal to 0. So bila masa dia nak add, tunggu dulu. Yang ni anda kena buat dulu dia punya control structure dia dulu. So control structure yang kita guna di sini adalah Y. Memangnya dulu guna Y, barulah kita akan minta you all boleh guna for pula. So Y ni dia macam satu selection juga. Dia untuk buat condition. Okay, condition. So, bila ada condition ini, dia perlu buat satu pilihan, choice. So kita akan tulis Y. Okay, apa benda kita akan start? Kita nak control how many time to repeat. So 5 time. So I less than 5. Betul. Adakah kita perlu ada equal, less than or equal? Tak perlu sebab kita starting dengan kosong. So kosong, 1, 2, 3, 4. So berapa kali? So yang ada sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita masukkan ni, equal ni, 5. So 5 tu akan include. So dia start dengan kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ni include. So salah. Sebab kita dah repeat, kita dah kira daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 kali repeat. So salah. Faham? Melainkan anda buat macam ni. Okay. Less than. Ada banyaklah caranya. Less than 6 ke, less than 5 lah. Yang paling senang sekali, less than 5. Ataupun I tu anda boleh kena start dengan 1. I equal to 1. So bolehlah anda guna ni. Less than or equal 5. Okay, harap jelas penggunaan equal ataupun tidak. So semuanya terpulang pada anda untuk anda set. So kini kita setkan Y, I less than 5. So kalau dia true, okay, kalau dia true, barulah kita akan proceed kepada yang seterusnya.
Kalau false, kita akan skip. So, kita pergi pada yang true dulu untuk calculate. So, kita akan bukan calculate dulu, kita akan minta dia enter number, read. Rasanya read kena ada atas. Oh, ini salah ni. Read kena di atas sebelum Y. So, lepas initialize, you kena read. So, read apa? Number lah. Number lah. Ini ada contoh. Dia ada ni kan. Tu. Nak read ni, read yang ni lah. Input. So, read apa? Read number. So, lepas tu baru boleh buat Y. Okay, bukan number. Bukan number. Kita kena refer pada initialize. Value kita tadi. So, dia gunakan I. Okay, dia gunakan I. Kan? So, kena guna I lah. So, I. Mana? I. Berapa kali? Less than. Ini salah satu benda yang kita boleh guna, iaitu less than. Less than berapa kita nak ni? Kamu kelas, tolonglah cakap sikit. Less than berapa? 5. Okay, 5. Okay, less than 5. So, betul lah pengiraan dia. Dia start dengan kosong. Okay, kosong. Dan dia habis dengan 5. So 5 tak masuk. 5 tak masuk sebab nak include kan sampai 4. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So yang ni ada 5. So betul lah dia nak 5. Okay. Faham eh? Okay, yang seterusnya. Okay. Padam sekejap eh. Okay. I equal 0. Okay, yang seterusnya. Bila kita read dulu, kita simpan dulu value tersebut. Okay, ikutlah value dia apa. Okay, simpan dulu value dia. So, number sekarang ni, bagi saya satu nombor untuk saya simpan dalam memori number ni. Bagi satu nombor pada saya. Halo, kelas. Berapa? Berapa tak dengar tadi? Halo. 3, sir. 3. Berapa? Awak jangan cepat sangat tutup mic tu. Saya tak sempat dengar. Berapa nombor? 3, sir. Okey. Awak cepat sangat tutup mic tu. Tak sempat suara masuk dah tutup. Okay, 3. For the first time dia bagi 3. So, dia bukan nilaikan 3 tu. Dia nilaikan yang ni. Yang ni. I ni. Dia nak nilaikan I. So, I less than 5. Betul lah kan? True lah. So, kalau dia true, apa dia akan buat? Dia akan kira sum. So, anda akan buatkan pengiraan sum. Okay, sum. Masuk ke dalam sikit ya. Sum equal. So, number lah. So, kita akan add number lah kan. Number is, kenapa? So, number. Okay, plus. Oh, number pun nak kena ada initialize awal sebab kita nak umpukkan. Kita nak umpukkan nilai dia. Okay. So, number, sum equal number plus number. Sekejap. Sekejap, macam mana dia buat ni. Dia kena umpukkan satu.
satu nilai. Sum equals sum. Oh, sum. Ini sebab kita nak umpuk you all kena faham kita nak umpukkan nilai. Nak umpukkan itu nak kumpulkan nilai. So ini formula dia. Sum plus number. So sum itu kita kena setkan sebagai kosong dulu awal-awal. Number tu dah masuk 5 kan. So kalau sum tu ada nilai, so tak boleh lah. Dia tak betul. So sekarang ni akan solid lah. Nombor tu adalah 5. Betul tak? So, 0 tambah 5 jadinya 5. Betul tak kelas? So bagaimana caranya? Kita kena initializekan juga sum tu kepada 0. Okay. Jangan risau, saya step by step akan ajar. So initializekan juga. Satu lagi kita buat sum equal berapa? 0. Okay. Sebab apa kena setkan 0? Sebab kita nak sediakan ruang, sediakan bekas. So kita dah ada bekas ni. Okay. Ini adalah sum. Kalau bekas ni dah ada isi dia, adakah betul untuk kita ukur number? Ni number. Ni number, dia dah nak isi air. Nak isi air ke sini. Contoh air So, dalam sum tu dah ada air. Number. Adakah betul untuk kita kira berapa liter number tu? Tak betul kan? Kalau bekas sum tu dah ada benda kan? Betul tak? So, dia kena pastikan kosong. Sum ni kena pastikan kosong. Perlu kosong. Dia adalah perumpamaan untuk penyediaan variable tu. Variable tu mestilah bernilai kosong supaya dia boleh menyimpan nilai yang fresh daripada number. So, ibarat kata macam ni lah. Bekas yang kita nak pindahkan tu mestilah kosong. Okay, mestilah kosong. Barulah kita boleh tambah. Tak dia akan bertambah dengan nilai yang lain. Awak boleh buat eksperimen. Ambil 2 gelas. Ambil 3 gelas. Dan awak lukis ni gelas pertama. Pastikan guna nama. Tulis itu sum. Kemudian gelas yang sama nama dia sum juga. Sum bekas. Dan satu lagi gelas adalah number. Number. So, anda nak tahu berapakah nilai yang dibawa oleh ni yang sebenarnya. Yang ni. Okay. Ada orang masukkan air. Awak nak pindahkan masuk sini. Nak simpan. Okay. Akhir sekali berapa nilai dia. Ni masukkan 5 kali. Okay. Tuang air sini. Sini tuang sini. So yang ni dia macam temporary je. Macam temporary je. Dan anda tak boleh nak letak 2 je. Tak boleh. Sebab nanti dia salah lah. Yang ni ibarat kata dia tangki yang sama. Dia ada lubang ni kat sini. Ya. Ada lubang kat sini. Ni. Bila tuang sini, dia tetap air tu akan pergi sana. Bila tuang sini, air ni tetap pergi sini. Dia kumpul. Tapi yang dekat sini, jangan ada air. Okay, nilai tak boleh ada. Kosong.
Mesti betul-betul kosong. Starting mula-mula. Okay. So, saya dah main dengan analogi lah ni lah. Okay, seterusnya kita sambung. Bagaimana dia boleh mengira? Okay, kita lihat. Kita dah letakkan formula. Sum equals sum plus number. Okay, lepas tu, ini adalah operation dia. Lepas habis operation itu, kita akan buat control untuk dia repeat. So, ni kita akan gunakan yang kita punya variable yang kita dah setkan, iaitu initialize. Allah. Yang initialize. I. Okay, initialize. So, saya gunakan warna hijau nak bagi beza. So, I ini yang penting. I itu. Okay, I. Okay, equal. Sama juga konsep formula yang kita gunakan plus. Plus 1. Tapi kita letak plus 1. Sebab apa kita plus 1? Sebab kenaikan setiap kali itu adalah 1. Kenaikan dia adalah 1. Okay, kenaikan dia adalah 1. Increase. Okay, by plus 1. So, naiknya 1. You all cakap sikit. You all dengar tak ni? Tak ada tanya apa-apa pun. Sungguh tobat awak sedang mendengar saya dengan baik. Ataupun awak tak buat perhatian pun. Awak buat kerja lain. Halo kelas. Sebab saya dah lama ni. Explain. Dengar, sir. Okay. Thank you. Masih lagi mendengar. Orang lain macam mana? Masih sebab explanation saya ni tak complete lagi ni. Masih lagi sikit lagi. Okay. Okay. You kena tambah macam tu dan akhir sekali anda kena buat NY. So Y dengan NY mesti selari. Sebab dia akan NY rapat. Okay, sini start. Sini stop. So, kita akan buat testing. Untuk 5 kali dia punya kenaikan menggunakan menggunakan apa? Kita menggunakan counter table. Okay, counter table. So, saya padam ni dulu. Awak salin ke? Awak salin ke tak ni? Awak salin ke tak? Salin, sir. Okay, good. Thank you. Sebab part yang penting ni, sebelum anda boleh faham buat amali anda tu anda boleh submit gitu je. Tapi part teori dia sangat penting ni. Okay. So, saya ada nak buat dia punya ni, testing. So, langkah pertama, anda kena salin semua nombor, semua variable yang ada ni. Okay, siapa yang ada? Itu sum yang awal-awal tu. Okay, ada tulis. Sum. Lepas tu apa? I. So, I. Lepas tu apa? Read. Read number. So, ini adalah input. Okay, number. Tulis number. Lepas tu Y. I less than 5. So, anda tulis terus I less than 5. Lepas tu masukkan formula sum equals sum plus a number. So, anda masukkan terus dia punya formula tu. Saya tulis ini. Saya buat terbalik tak apa sebab ruang tak cukup. Sum equals sum plus number. Saya takut anda pening. So, sila perhatikan betul-betul. Sebab nanti anda akan mudah bila anda dah faham basic yang saya ajar ni. Okay, dan last sekali adalah I equal I plus 1. Okay, bagi ruang sikit. I equal I plus 1.
Okay. So, kita 5 kali ya? 5 kali. Okay, 5 kali. Kita try lah. Sebagi nipis sikit ni, saya ambil warna orange. Okay, tolong bantu saya. Berapakah nilai sum sekarang? Starting dia berapa? Mas, tolonglah bagi dia sama. Berapakah nilai sum? Kelas. Kelas. Halo. Halo. Berapakah nilai sum sekarang? Berapa nilai kita nak masuk sini? Berapa? Kelas, help me. Please, ada 20 orang ni. Takkan seorang pun tak boleh jawab. Ataupun tak ada yang memberikan perhatian. Sangat rugi ya. Awak nak tunggu study sendiri balik memang tak lah. Saya tanya ni, cepatlah. Halo kelas. Saya akan berhenti di sini kalau tak ada feedback. Sebab tak guna explain rugi idea saya je. Kalau korang tak dengar. Cuma saya sekarang ni saya tanya berapa nilai dia. Tu je. Sebab saya dah explain banyak kali dah tadi. Kalau nilai sum pun awak tak tahu tu mana awak tak ambil perhatian. Kelas, berapa nilai sum? Berapa nilai sum sekarang? Halo? Boleh dengar tak suara saya? Halo? Kelas? Berapa nilai sum sekarang? Halo? Ya Allah. 1 ke, sir? Nilai sum sini. Kita nak tulis ni. Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Kita nak start ni. Nak tulis mula-mula sekali. Allah. Tengok pada cara yang, apa ni sudukut yang saya tulis tu lah. Berapa nilai sum sekarang? Siapa jawab tadi? Najwa. Bagus Najwa. Kenapa orang lain tak ada jawab? Okay, nilai dia adalah kosong. Kita refer mana? Sini. Kan awal-awal tadi saya dah beritahu. Nilai dia kosong. Sebab apa kosong? Sebab ni lah. Ni kan. Bekas tu. Ni. Kan? Sudah explain tadi. Korang jangan main. Penat saya duk terang ni. Korang tak ambil perhatian apa-apa. Ni kosong. So, I berapa I? I berapa nilai I? Berapa nilai I? Hello? Nilai I. Kosong juga. Najwa juga. Okay. Okay, kosong juga. Dekat mana tengok? Ya, di sini. Okay, number. Ini number bagi contoh. Berapa number? Nilai dia. Yang ni boleh apa-apa sajalah. Okay, kita buat senarai lah terus. Berapa nilai yang kita akan masukkan ni? Ada 5. Bagi nilai dekat saya satu. Apa-apa nilai? 1, Lagi? 2, Lagi? 4, sir. Lagi? 3, Okay. Lagi? 7, sir. 7. Lagi? Ada lagi? Lagi? Ada lagi tak? Lagi? Halo? Ada lagi tak?
Tak ada dah sir. Okay. Sebenarnya nombor tu boleh ada banyak lagi. Tapi kita tengok macam mana kita boleh kawal nombor tu. Kita nak repeat sampai 5 sahaja. Walaupun dia nak cuba masukkan tapi kita tak terima. Okay, nombor yang pertama itu adalah 1. Ni refer pada yang user ni. User key. Number. So, I. Berapa nilai I sekarang? I less than 5. So, I berapa? Berapa I? Berapakah I? Ini berapa ni? 1. I. Berapa nilai I? Bukan ni. Mana boleh jadi 1? I. Ni nilai I. Itu adalah nilai I. Kita main sini je. Tak main jauh pun. So, yang ni dia compare dengan 5. So, jawapan dia sepatut true or false? True or false? Last, true or false? True. Okay. True. True. Okay, good. So, tengok pada formula yang seterusnya. Okay, sum equals sum plus number. So, berapa nilai sum, berapa number? Berapa nilai sum? Kosong. Yes, 0. Tambah berapa? 1. Yes, 1. Okay, so jawapan dia adalah 1. So, nilai sum yang terkini adalah 1. Sekarang. Okay, kemudian I equal I plus 1. So, berapa nilai I sekarang? Berapa nilai I? Sebelum kita completekan calculation dia. I berapa I? Kosong sir. Yes, betul. 0 tambah 1. Jadi jawapan dia 1. Ini adalah nilai bagi I yang terkini. Ini nilai ni terkini. Ini sum 1. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya dia akan bring forward. Nilai sum yang terkini berapa? Beritahu saya. Nilai sum yang 1. terkini. Dia akan pergi pada 1. Okey, I berapa I? Mana 1. nilai terbaru dia adalah 1. Okey, number yang seterusnya dimasukkan adalah 2 kan? Ni, sini. 1 dah, ini 2 ni. Nampak tak yang atas tu? Nampak tak? Yang kita masukkan sendiri. Okey, adakah 2 lebih kecil daripada 5? Kita akan compare. 2 lebih kecil daripada 5. True or false? True. Sini. True. So, kalau true, dia go next. So, berapa nilai sum sekarang? Saya tak buat calculation dah. Saya nak jawapan je terus. Berapa nilai sum sekarang? 2. Sebabkan sum tadi nilai dia 1 tambah number. Kan? Nilai sum terkini berapa ni? 1 kan? 1 tambah 1 jadi 2. Okay, yang ni sama juga kan? So, berapa nilai I? 2. Nilai I 2. Okay. Caranya faham dia tak sebut saja. Okay, yang seterusnya dia akan pergi yang seterusnya. Sum berapa nilai sum sekarang? 2. 2. Sebut lagi sikit. Dah makin confident. I berapa I? 2. 2.
Okay, number yang dimasukkan seterusnya adalah ini 2 tadi dah. So sekarang 4 kan? Ni kan? 4 kan? Okay, next. Okay, next. I less than 5. Betul tak? True. True Berapa I? 2. Okay, good. 2. So the true. So next, sum berapa nilai sum? 6. 6. So sum adalah 2. 2 tambah betul 2 tambah number. Number 4 kan? So jadi 6. Okay. Okay. Seterusnya I berapa I? Nilai I. Cepat. Python. Berapa nilai I? Sekarang. Halo? 3. Okay, betul 3. Okay, sum berapa? Bagi cepat sikit lah. Boleh? Tak siapkan 5. Sum 6. berapa? Sum 6 Okay, 6. I? 3. Okay, number? 3. Ni 3 ni buang 3. True or false? True. True. Lagi? 9. Sum berapa? 9. I? 4. So sum nilai baru tu berapa? 9. 9. I? 4. Number? 7. 7. Potong. True. True. 16. 16. Okay. 5. 5. Okay. Dia akan teruskan Lagi? Sum berapa? 16. 16. I? 5. 5. Number? Tak ada kan? Tu dah kan dia akan masukkan juga tu. Tu saya kata dia apa-apa number. Kata 3 lah. Dia akan masukkan juga. Sebab tu saya kata tak semestinya dia berhenti situ. Contohlah kita masukkan 3 Okay, proceed. True or false? False. False. Sebab apa false? Sebab I kena kecil pada 5. 5 tu dah sama. Equal. Yes, betul. Sebab 5 ni dah. Okay, 5 ni dia ada syarat di situ yang berlaku 5 less than 5. Dia dah false. So dia akan stop. Tak boleh pergi lah. Dia tak akan buat tambahan lah semua. Okay, so apa yang berlaku di sini adalah dia panggil stop repetition. Stop repeat. Ataupun program terminate. So stop repeat. Yang senang sekali stop repeat. Anda dah salin Anda dah salin? Kalau tak salin Dah, tak sir. apa, saya akan bagi. Okay, so selesai jawapan kita. So kalau soalan tanya berapakah nilai sum,
Berapa awak akan jawab? Berapa nilai sum? Berapa nilai sum? 16. Betul. Sum. Ni nilai dia. Okay. So, formula yang saya tulis tadi sangat penting. Ini. Cara untuk buat umpukan. Tu formula dia. Sum equal sum plus number. So, setakat itu sajalah saya cerita hari ini berkenaan dengan ICU. Anda cuba buat latihan. So, anda akan dapat dia punya nota. So, saya akan bagi nota ni pada you all. Okay. Macam mana nak bagi? Saya bagi PDF. Macam mana saya nak bagi? Dia akan jadi PDF pun dia jadi gambar. Masalahnya. Dia jadi gambar, tak nak gambar. Macam mana ni? Okay, kelas, you boleh sambung amali lah. Tak apa, yang ni tak apalah. Saya akan fikirkan cara bagaimana untuk share dengan you all. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Beres ya, kan tak ada soalan. Okay. So boleh buat amali dulu. Okay. Silakan. So, ikut masa masing-masing lah So you all boleh buat sekarang. Okay, sir. Okay, right. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Bye. Yeah, thank you. Thank you, sir. Yeah, welcome.